Fertigation ialah gabungan perkataan fertilizer dan irrigation. Ianya adalah satu kaedah penanaman di mana nutrien dibekalkan kepada tanaman melalui pengairan dalam bentuk larutan kepada zon pengakaran tanaman. Kebaikan fertigasi ialah yang pertama, mengurangkan kos operasi, yang kedua, meningkatkan produktiviti dan kualiti, yang ketiga, menjimatkan masa, yang keempat, meningkatkan kecekapan ladang, yang kelima, mengurangkan penggunaan air dan baja, yang keenam, mengelakkan pencemaran nutrien di mana garam tidak meresap masuk ke dalam tanah, dan yang terakhir, mengelak jangkitan patogen bawaan tanah. Dalam menjayakan sesuatu projek pertanian, 3 elemen penting perlu diambil kira, iaitu air, baja dan cahaya. Projek pertanian yang berjaya perlu mengambil kira 6 faktor utama, iaitu yang pertama, pemasaran, yang kedua, pengurusan, yang ketiga, tapak ataupun tanah, yang keempat, tenaga kerja, yang kelima, jentera ataupun teknologi, dan yang terakhir, modal ataupun duit. Terdapat 2 jenis sistem fertigasi, iaitu yang pertama, sistem fertigasi terbuka dan yang kedua, sistem fertigasi tertutup. Sistem fertigasi terbuka terbahagi kepada 2, iaitu sistem fertigasi atas tanah dan sistem fertigasi gantung. Fertigasi di atas tanah ialah satu kaedah di mana media tanaman diletak dan disusun di atas tanah seperti ini. Fertigasi atas tanah disyorkan di kawasan yang tidak ditenggelami air. Jenis tanaman yang sesuai ialah cili dan terung. Namun, kaedah ini juga sesuai untuk tanaman seperti timun, peria, petola dan rock melon jika dipasang junjung. Jarak untuk setiap jenis tanaman adalah berbeza-beza. Bagi tanaman terung, jaraknya adalah 6 kaki antara baris dan 3 kaki antara tanaman. Anda mungkin pernah dengar tentang fertigasi gantung. Mungkin ramai yang tidak tahu bagaimana untuk menyediakan fertigasi gantung dengan cara yang betul. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk menyediakan fertigasi gantung dengan cara yang tepat.
Pembinaan peti gasi gantung disyorkan pada ketinggian 6 kaki ataupun mengikut kesesuaian pengusaha. Polybag digantung pada paras 3 kaki dari tanah dan jarak antara pokok adalah 3 kaki, manakala jarak antara baris tanaman adalah 6 kaki. Tanaman yang sesuai adalah seperti cili, terung, peria, petola dan timun. Antara kelebihan penanaman peti gasi gantung adalah yang pertama, terhindar dari risiko banjir. Yang kedua, agihan baja dan air pada setiap pokok dapat diagihkan secara seragam kerana sistem pengairan dipasang pada ketinggian yang sama. Yang ketiga, kawalan perosak dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan kerana semburan dibuat pada bawah daun. Hari ini saya akan kongsi cara-cara untuk buat bancuhan baja peti gasi. Baja peti gasi ada dua larutan stok. Yang pertama larutan stok A dan yang kedua larutan stok B. Untuk penyediaan 100 liter larutan stok A, kita perlukan dua bahan. Yang pertama, kalsium nitrat sebanyak 10,580 gram dan yang kedua, iron silat sebanyak 190 gram. Itu larutan A. Baik, sekarang kita tengok pula kepada larutan B. Untuk penyediaan 100 liter larutan B, kita perlukan 8 bahan. Yang pertama, kalium nitrat sebanyak 6,600 gram. Bahan yang kedua, magnesium sulfate 4,030 gram. Bahan yang ketiga, monokalium hidrogen fosfat sebanyak 2,220 gram. Bahan yang keempat adalah asid borik sebanyak 28.5 gram. Bahan yang kelima, mangan sulfat 17 gram. Bahan yang keenam adalah zinc sulfate 14.5 gram. Bahan yang ketujuh adalah kupron sulfat 1.9 gram. Bahan yang ke-8 dan terakhir adalah natrium molybdate 1.2 gram. Setelah dibiarkan selama sekurang-kurangnya 24 jam, larutan stok A dan larutan stok B sedia untuk digunakan. Untuk kepekatan 2.0 milisimen sebanyak
18 liter larutan stok A dan 18 liter larutan stok B diperlukan bagi saiz tangki 600 gallon atau 2,400 liter. Kedua-dua larutan stok A dan stok B mestilah sama banyak.